Sedih lah. Mana baca? Atas keperintahan ya Allah. Kenapa macam susah Pak? Kat dia rekod kan? Okay. Assalamualaikum, Kapsul APM edisi akhir bagi tahun 2022. Bersama saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Nurdalila Azani dan rakan penyampai. Saya Private Pertahanan Awam Khairin Hidayat. Antara yang menarik Kapsul APM minggu ini: tahniah dan syabas pasukan penyelamat Operasi SAR Tanah Runtuh. Di Sabah, 1,589 orang penduduk terjejas banjir dan fenomena air pasang besar. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua adiwira APM yang terlibat dalam operasi SAR di lokasi Tanah Runtuh Perkemahan Father Organic Farm, Batangkali semenjak operasi tersebut bermula pada 16 Disember yang lalu. Selama 9 hari operasi SAR dilakukan, pelbagai kaedah mencari telah diguna pakai oleh pasukan penyelamat untuk mengesan mangsa-mangsa yang tertimbus di sebalik runtuhan tanah. Ditambah cuaca yang sering hujan juga memberi sedikit kesukaran kepada semua penyelamat dalam mengesan mangsa yang berada di sebalik runtuhan serta risiko-risiko yang dihadapi oleh penyelamat. Kerjasama dan semangat berpasukan yang ditujukan oleh semua agensi penyelamat dalam operasi SAR Tanah Runtuh Batangkali telah membuahkan hasil apabila pencarian mangsa terakhir telah dijumpai oleh pasukan penyelamat pada 24 Disember lalu di Sektor A pada jam 4.53 petang. Dengan penemuan mangsa terakhir tersebut menjadikan jumlah keseluruhan mangsa terkorban adalah seramai 31 orang. Terdahulu dalam kejadian tanah runtuh tersebut, seramai 61 orang mangsa telah terselamat. Fenomena air pasang besar di beberapa kawasan di negeri Sabah pada 24 Disember yang lalu telah mengakibatkan 100 buah rumah roboh serta rosak. Fenomena air pasang besar ini juga telah menyebabkan banjir di beberapa daerah sekitar negeri Sabah. Kejadian tersebut telah mendapat perhatian Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Al-Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas yang berkesempatan melawat ke lokasi terjejas banjir di Tanjung Aru Baru, Kota Kinabalu. Dalam lawatan tersebut, beliau juga sempat menyerahkan kit bantuan makanan kepada penduduk yang terjejas banjir. Antara daerah-daerah yang terkesan dengan bencana banjir dan air pasang besar ialah di daerah Pitas, Kota Belud dan Kota Kinabalu. Sebelum itu, penduduk di pesisir pantai di kawasan tersebut telah dinasihatkan agar mengosongkan kediaman dan berpindah ke tempat selamat sebelum 24 Disember lalu susulan fenomena air pasang besar yang berlaku. Ini amatlah penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Berdasarkan data yang telah dikemas kini, jumlah keseluruhan mangsa banjir dan air pasang besar di Sabah terus meningkat kepada 1,589 orang susulan hujan berterusan sejak Jumaat lalu. Perkembangan terkini bagi bencana banjir yang melanda di Kelantan dan Terengganu sehingga hari ini, mangsa banjir telah mencatatkan penurunan berikutan keadaan cuaca yang bertambah baik. Keadaan terkini banjir di negeri Kelantan, data yang telah dikemas kini oleh Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri sehingga 27 Disember 2022, seramai 718 orang mangsa banjir telah ditempatkan di 5 buah pusat pembinaan sementara yang dibuka. Jumlah tersebut membabitkan 246 buah keluarga. Sementara itu, keadaan banjir yang melanda negeri Terengganu juga turut memperlihatkan 138 orang mangsa dari 41 buah keluarga berada di PPS yang dibuka sejak negeri itu dilanda banjir. APM Terengganu dan APM Kelantan kini sedang giat membantu proses pasca banjir di kediaman penduduk yang terjejas di daerah Dungun, Setiu, Besut serta beberapa daerah. Pada 23 Disember yang lalu, Bilik Gerakan Bencana Negeri Johor telah menerima lawatan kerja rasmi yang berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia.
Lawatan tersebut telah disambut oleh Kolonel Pertahanan Awam Kamal Mokhtar, Pengarah APM Negeri Johor. Merupakan lawatan pertama beliau ke Bilik Gerakan Bencana sejak menggalas tugas sebagai Timbalan Menteri. Pelbagai perkara turut dibincang serta diusulkan oleh APM Johor bagi mencari solusi yang terbaik dalam memberikan perkhidmatan serta penyaluran laporan bencana yang efisien dan berkualiti. Atas keprihatinan terhadap bencana banjir yang melanda negeri di Pantai Timur, syarikat Astro dan Aeon dengan kerjasama Angkatan Bertahanan Awam Malaysia telah mengadakan program Astro Kasih Kami Care bersama Aeon pada 23 Disember yang lalu bertempat di Aeon Taman Maluri, Kuala Lumpur. Program yang dilaksanakan oleh Astro dan Aeon itu telah mengumpulkan barangan sumbangan daripada syarikat serta pelanggan setia mereka untuk diedarkan kepada mangsa-mangsa banjir. Mewakili pihak pengurusan APM, program ini telah dihadiri oleh Yang Amat Setia Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan, Pegawai dan Anggota APM. Barangan keperluan berupa makanan kering serta kelengkapan pembersihan diri dan rumah akan diedarkan menggunakan logistik APM ke seluruh kawasan terjejas banjir yang diharap sedikit sebanyak sumbangan ini akan meringankan beban mangsa banjir. Bagi segmen Canang APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang berlangsung di peringkat daerah dan negeri. Assalamualaikum. Apa tarik dulu. Sekarang ni ular sawa sedang kekenyangan, sudah membaham 3 ekor ayam. Ekor ayam macam mana? 3 dah, habis tu dah. Ada aku nak tak kenyang. Ini ayam kita lebih sikit. Kita berjaya menyelesaikan satu misi. Tu basah hasil tangkapan kita ni. Jom saksikan sedikit info PENSCO Vital Sign yang wajib diketahui sebagai seorang first responder. Jom saksikan. Kita selalu dengar tentang vital sign. Sebenarnya vital sign ada 5. Kita ambil BP, tekanan darah. Okey. Kemudian kita cek pulse dia, kita cek nadi dia. Okey, cek nadi. Kemudian kita cek kadar pernafasan dia. Naik turun kira 1. So naik turun lagi kira 2. So kita nak tahu berapa kali dia bernafas dalam masa 1 minit. Yang keempat, kita nak tahu suhu badannya, panas ke sejuk ke, kena tembak temperature. Okey. Yang kelima, pain score dia, skala kesakitan dia. Selalu orang lupa yang kelima ni, padahal yang kelima ni agak penting. Okey. Kelima ni kita nak tahu skala kesakitan dia selepas kejadian yang terjadi kat dia lah. Kalau kemalangan jalan raya, selepas kemalangan jalan raya, berapa skala kesakitan yang dia bagi. Kalau jatuh dari tempat tinggi, lepas dia jatuh tu berapa skala kesakitan. Okey. Skala kesakitan ni macam mana nak tanya? Kita boleh tanya dia, "Cik, kalau 0 tak sakit langsung, 5 sederhana sakit, 10 paling sakit macam anak beranak, berapa nombor skala kesakitan yang cik nak bagi dekat saya?" So dia akan sebutlah 9, 5, 4, 2, 0. Ada yang 0 tak sakit langsung pun ada. Okey. So apa yang dia cakap kita akan tulis dekat borang dokumentasi tu. Kita akan tulis okey. Pain score ni special. Pain score ni mesin tak boleh detect. Okey. Selalu BP boleh guna mesin, pulse boleh juga guna mesin, pernafasan pun ada mesin, temperature pun ada mesin. Tapi pain score ni 100% markah daripada pesakit. Kalau pesakit kata markah dia 9.8 lah markah dia.
Okey, kalau pesakit kata 10 markah dia, 10 lah markah dia. Kalau pesakit kata kosong markah, kosong lah markah dia. Semuanya pesakit yang bagi jawapan. So kalau orang yang tidak sedang, orang yang pengsan, memang tak ada pen score sebab dia tak boleh bercakap, kan? So pen score ni, apa yang penting dia tentang pen score ni sampai dia ada dalam vital sign, 5 vital sign yang KKM tetapkan tu. Okey, sebab daripada pen score tu, kalau kosong tak perlu bagi ubat tahan sakit. Kalau 1 sampai 3 kita bagi ubat tahan sakit yang ringan. Contoh paracetamol, PCM lah, ataupun lebih glamour dengan nama Panadol. Kalau 4 sampai 6 kita boleh bagi ubat tahan sakit yang sederhana, yang lebih kuat daripada PCM tadi. Okey, kemudian kalau 7 sampai 10 kita mungkin kena beri ubat yang lebih kuat seperti morfin dan sebagainya untuk tahan sakit. So skala kesakitan ni sangat penting, selalu ditanya oleh doktor di hospital. So dalam ambulans tu kena tanya siap-siap dah. So bila sampai di hospital nanti, doktor tanya skala pen score dia berapa, kita dah ada jawapan dia dah, 5/10 ke, 0/10 ke dan sebagainya. Okey, terima kasih kerana menonton. Sekitar minggu lalu, tular di media sosial berkenaan seorang wanita yang tiba-tiba memberhentikan kenderaannya setelah diserang anxiety ketika sedang memandu. Kejadian itu menyebabkan kesesakan lalu lintas di ibu kota. Video tular itu mengisi segmen apa yang viral minggu ini. Jadi untuk segmen apa kata anda pada minggu ini, sama-sama kita saksikan pendapat orang awam berkaitan video yang tular baru-baru ini. Jom. Pendapat kita orang pasal video tu, tikus boleh makan ayam dalam bekas yang kita rasa macam tak logik tu. Haiwan boleh makan, naik dekat tempat makanan macam tu kan. Pendapat kita orang rasanya kedai makan tu lagi kena jaga betul-betul kebersihan lah. Memang kalau rasanya memang macam mana haiwan macam tu boleh masuk dalam bekas makanan macam tu kan. Orang-orang tengah makan, binatang tu boleh naik selamba macam tu. Maknanya kedai makan tu memang tak ada kebersihan lah. Mungkin dia masuk daripada dapur, memang benda tu memang ada kat situ rasanya. Okay, pada pendapat saya, benda ni tak sepatutnya berlaku di mana-mana premis kedai makanan yang menyediakan makanan dan minuman kepada pelanggan. Pihak penguasa perlu mengambil tindakan yang sewajarnya lah kepada premis-premis makanan yang tidak bertanggungjawab, seperti mengabaikan tahap kebersihan makanan. Benda ni boleh menyebabkan pelanggan yang makan atau minum di situ boleh menyebabkan sakit perut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bahagia, derita, kejayaan serta kesedihan yang telah kita lalui pada tahun ini. Semoga tahun hadapan Allah memberkati setiap langkah yang kita jalani untuk meraih impian bersama. Pergi mendaki ke Gunung Kinabalu, banyak rintangan sedang menunggu. Selamat datang tahun baru, sambutlah dengan azam yang baru. Saksikan video pasca banjir sebagai penutup kapsul APM minggu ini. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.